Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya Hasif Zulkifli dan saya Diana Rahib dalam sumber seminggu Jumaat 3 Disember 2021. Nampaknya kita berada di penghujung 2021 ya, Hasif? Ya, betul tu Diana. Dan baru-baru ni isu kenaikan harga barang rancak diperkatakan oleh netizen. Ya, betul. Saya pun ada tengok dekat social media. Ramai netizen menyuarakan pendapat mereka mengenai isu harga naik barang sekarang ini. Isu kenaikan harga barangan dan makanan terutamanya ayam, sayur-sayuran dan telur terus menjadi perhatian rakyat terutamanya dalam suasana sektor ekonomi baru sahaja dibuka semula selepas hampir 2 tahun terjejas akibat COVID-19. Antara beberapa faktor yang dikenal pasti selain fenomena global adalah masalah yang berlaku pada rantaian pembekalan iaitu daripada pembekal, pemborong dan peruncit termasuk masalah logistik. Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia pada 2 November menyerahkan satu memorandum bagi membantah kenaikan harga barangan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, intipati memorandum berkenaan adalah untuk menyatakan bantahan keras kepada kenaikan harga barang yang menggila saat ini. Justru, ahli Parlimen Port Dickson itu turut menjelaskan bahawa perkara ini akan dibangkitkan olehnya di Dewan Rakyat. Pada 30 November, Parlimen kecoh apabila ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari, seolah-olah bersetuju dengan kenaikan harga barang ketika ini. Saya meneliti jawapan daripada menteri tadi, ia cukup bagus iaitu tidak tergesa-gesa tetapi apa bagus Pasir Mas? Orang tengah susah ni. Kamu setuju barang naik? Rakyat. Kamu setuju barang naik? Apa? Harga barang naik kot. Tetapi mana ada jawapan baik macam tu? Cloud. Tapi pada realitinya menteri, Belum habis. Tanyalah. Sabarlah sikit. Saya minta Pasir Mas, kamu setuju PM nak barang naik lantik tak? penasehat. PM nak lantik Kamu penasehat kata ramai-ramai. jawapan baik. Sebelum kekecohan itu, isu kenaikan harga barang menghangatkan persidangan Dewan Rakyat sesi pagi apabila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, diserang beberapa ahli Parlimen Pembangkang. Suasana panas itu bermula ketika ahli Parlimen Bagan, Lim Guang Eng, bangkit mempersoalkan sama ada Alexander sedia bertanggungjawab sekiranya isu kenaikan harga barang tidak dapat ditangani sehingga 9 Disember ini. Jelas Guang Eng, ini kerana dalam satu temu bual bersama sebuah akhbar berbahasa Inggeris pada 25 November lalu, Menteri berkenaan menyatakan kesediaan untuk bertanggungjawab jika isu berkenaan tidak dapat diselesaikannya. Menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan Guang Eng, Alexander berkata beliau tidak mempunyai masalah untuk bertanggungjawab. Namun isu kenaikan harga barang ketika ini bukan di bawah tanggungjawab kementeriannya semata-mata. Saya boleh bertanggungjawab, tak apa, itu tidak masalah bagi saya ya. Mungkin 9 Disember mungkin tak selesai sebab perkara ini agak kompleks, bukan terletak kepada kawal. Nanti dulu, dia bukan terletak It's your own statement. The statement is your own statement. Statement, when I made the statement, we try to do. But the fact of the matter is you should know, it is very complex, it is not just entirely in the hands of KPD and NGP. Sementara itu, sumber seminggu sempat mendekati suara hati rakyat Malaysia yang terkesan dengan kenaikan harga barang. Harga barang dah naik, macam bajet untuk beli makanan tu kan, sepatutnya kalau belanja sekarang kena lagi tambah duit lagi lah. Sebab barang dah naik, bajet dah selalu kalau bajet untuk, misal kata kalau bajet tu RM50,
Sebab mak pun tak sampai hati nak naikkan harga, jadi memang barang banyak pasar pun banyak barang naik. Tapi kadang-kadang mak tengoklah kalau macam ikan tu harga terlampau naik sangat, dia tak ambil lah ikan tu. Memang terdedah jaga pakcik ni. Nombor satu ayam, sayur kan, cili-cili semua naik, barang-barang semua naik dah. Buah-buah ke, barang plastik ke apa semualah. Boleh katakan semua, purata semua barang naik. Biasa pakcik modal dalam 800 lebih, sekarang dekat 1,200. Ini pula mengenai varian baru COVID-19. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa bimbang terhadap penularan varian baru COVID-19 Omicron yang kini merebak di serata dunia. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, baginda menasihatkan rakyat supaya terus beristiqamah dalam kawalan kendiri dan berdisiplin dalam mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan. Seri Paduka Baginda juga menyeru rakyat agar melengkapkan suntikan dos vaksin COVID-19 dan mendapatkan dos penggalak bagi melindungi dan memelihara keselamatan diri, ahli-ahli keluarga dan masyarakat. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan penghargaan terhadap langkah-langkah proaktif yang diambil Kementerian Kesihatan Malaysia dalam bersiap siaga di seluruh hospital dan klinik kerana dijangkakan bilangan kes harian COVID-19 akan meningkat sekiranya varian Omicron menembusi kawalan sepadan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan keyakinan bahawa dengan kerjasama dan komitmen tinggi antara rakyat dan kerajaan, penularan varian Omicron dapat dikekang demi kesejahteraan negara. Pada perkembangan sama, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan persetujuan kerajaan memutuskan untuk menangguhkan sementara kemasukan bukan warga negara ke Malaysia berikutan penularan varian baru Omicron di 20 buah negara. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata, perkara itu diputuskan selepas pembentangan cadangan pencegahan varian Omicron dalam mesyuarat khas COVID-19 pada Selasa dan dibawa kepada Perdana Menteri. KKM menyenaraikan negara yang terjejas akibat varian Omicron iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Zimbabwe dan Malawi. Sekatan itu juga akan dikenakan kepada pekerja asing serta pelajar antarabangsa dari negara yang terjejas dan KKM akan mengemaskini secara berkala kepada setiap agensi-agensi mengikut keperluan. Gara-gara Omicron juga, kerajaan memutuskan untuk memperhalusi semula langkah bagi mengumumkan fasa peralihan ke endemik sehingga mendapat maklumat lanjut berhubung varian baru COVID-19 Omicron. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, walaupun belum ada kes membabitkan varian Omicron di Malaysia, tindakan berhati-hati perlu dilaksanakan berikutan varian itu dilaporkan sangat pantas dan mudah berjangkit. Watak Kerajaan bertandatangan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zulkifli Ali mengesahkan undi 18 mula dilaksanakan pada 15 Disember ini. Ini bermakna warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas secara rasminya akan menjadi pengundi dengan pendaftaran pemilih secara automatik. Tarikh berkuat kuasa yang dinyatakan itu ialah 3 hari sebelum pilihan raya negeri Sarawak akan dilaksanakan. Bagaimanapun kelayakan itu tidak terpakai bagi pilihan raya negeri Sarawak. Kita beralih sedikit pengembangan mengenai politik di Sabah. Laporan media tempatan yang menyatakan sejumlah 5,196 ahli parti warisan di bahagian P188 Lahad Datu bertindak keluar parti dan menyertai Parti Bersatu hanyalah satu kenyataan retorik dan bersifat propaganda politik. Ketua Biro Penerangan Parti Warisan Lahad Datu, Syed Idris Habib Hassan berkata, tindakan propaganda politik tersebut bertujuan untuk mengamburi mata para pengundi, khususnya di Lahad Datu bahawa kononnya Bersatu semakin mendapat sokongan rakyat. Mengulas lanjut, Syed Idris berpendapat bahawa tindakan ini adalah rencah politik memandangkan pilihan raya umum semakin hampir. Justru, beliau berkata berdasarkan perkara-perkara dan dapatan yang dinyatakan, mereka optimis bahawa Parti Warisan Bahagian P188 Lahad Datu masih kekal utuh dengan sokongan akar umbi yang tidak berbelah bagi. Pada perkembangan lain, Polis Diraja Malaysia akan mempersiapkan seramai 9,356 pegawai dan anggota untuk mengawal keselamatan dan memastikan pematuhan prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya negeri Sarawak pada Disember. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim,
Anggota PDRM yang terlibat dalam PRN kali ini adalah dari Sarawak dan akan menambah anggota dari Bukit Aman sekiranya diperlukan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 6 Disember hari penambahan calon bagi PRN Sarawak ke-12 dan 18 Disember pula hari pengundian, manakala 14 Disember hari pengundian awal. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Zahid Ibrahim menyeru rakyat Kelantan untuk menolak wang ihsan dari Petronas demi mempertahankan hak royalti minyak mereka sekaligus menolak wakil rakyat yang tidak perjuangkan isu ini. Tegasnya, rakyat Kelantan perlu bangkit dan menuntut hak mereka. Tengku Razali Hamzah dan Husam Musa disifatkan sebagai pahlawan Kelantan sejati kerana menyuarakan isu ini, manakala menteri dan timbalan menteri dari Kelantan pula sebagai tidak berguna dan bersikap seperti sidar-sidar kerana bersekongkol dengan pihak yang mahu menafikan hak orang Kelantan. Zahid membidas tidak pernah ada undang-undang yang mengatakan telaga minyak mesti berada 12 batu nautika dari pantai di perairan wilayah bagi sebuah negeri pantai boleh menuntut 5% hak mereka. Di bawah Perjanjian Perkongsian Pengeluaran Petronas pada tahun 1975, Tun Razak mengarahkan Petronas memberi pembayaran tunai sebanyak 5% kepada negeri-negeri pantai yang berdekatan dengan telaga minyak sebagai ganti hak eksklusif. Zahid juga membandingkan isu itu dengan isu royalti minyak bagi perairan Sabah dan Sarawak yang dibayar penuh walaupun perairan wilayah tersebut kepada 3 batu nautika namun telaga minyaknya didapati melebihi had 3 batu. Pada 28 November, PAS mencadangkan Kerajaan Persekutuan menubuhkan jawatan kuasa bebas bagi mencari penyelesaian berhubung isu royalti minyak Kelantan. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pihaknya akan membincangkan isu tersebut terutama dengan Kementerian Kewangan. Beliau yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air berkata, perkara itu berikutan tidak ada kesamaan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang mempunyai fakta masing-masing berkaitan isu berkenaan. Pada 25 November, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan Petronas tidak akan membuat bayaran royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Menurut Zafrul, hal ini adalah kerana kedudukan medan pengeluaran petroleum yang beroperasi adalah di luar perairan negeri Kelantan dan kerajaan hanya akan membayar wang ihsan kepada Kelantan. Daripada isu minyak, kita beralih ke persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor pada 29 November 2021. Kemiskinan digital merupakan penghalang dalam penyampaian pendidikan yang berkualiti. Ahli Dewan Negeri Bukit Lanjan Elizabeth Wong Kiat Ping berkata, Malaysia tidak bersedia apabila wabak dunia melanda sekaligus mengekang segala bentuk pembelajaran secara bersemuka. Kesan utama yang dapat dilihat adalah kewujudan jurang pendidikan dan ketidakseimbangan yang membimbangkan antara pelajar. Data Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa hampir 40% murid tiada peranti pembelajaran sepanjang PDPR dilaksanakan. ADN Bukit Lanjan itu turut menzahirkan ucapan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor yang cakna dan prihatin dengan permasalahan ini. Syabas saya ucapkan atas usaha Kerajaan Negeri yang menjiwaikan masalah pendidikan dengan mengetengahkan cadangan skim pinjaman teknologi asas Selangor ataupun sepintas untuk mendapatkan peranti kepada pelajar. Kalau nak tunggu 150,000 laptop daripada Kerajaan Persekutuan seperti yang dijanjikan, saya rasa kita kena masih menunggu. Selain itu, Kerajaan Negeri juga berusaha mengedar kad SIM internet percuma kepada pelajar B40 agar proses pembelajaran mereka tidak terhenti. Malah komitmen Kerajaan Negeri dalam meneruskan program Tuition Rakyat Selangor mendapat sambutan baik oleh penduduk Selangor. Usaha sebegini penting untuk pembelajaran hybrid kerana perjalanan sistem pembelajaran bersemuka masih belum kukuh dengan ancaman varian-varian baru. Bagi mengetahui perkembangan berita dunia, kita bersama rakan setugas Haifa Nasir. Silakan Haifa. Terima kasih Diana dan Hasif.
Seterusnya, saya Haifa Nasir membawakan anda perkembangan semasa berita dunia melalui sumber global. Kita mulakan dengan berita perkembangan teknologi futuristik yang dilancarkan di Bali. Tidak mahu ketinggalan dalam industri pengangkutan masa depan, Indonesia baru-baru ini secara rasminya memperkenalkan teksi terbang dalam satu acara penerbangan percubaan. Menurut laporan detik.com, teksi yang dikenali sebagai E-Hang 216 itu dibawa ke Indonesia oleh pengasas prestis motorkar Rudy Salim. Dalam ujian penerbangan tersebut, E-Hang dilihat mengelilingi langit Bali mengikut laluan yang dibenarkan Direktorat Navigasi Penerbangan untuk menunjukkan kawalan dan penyelarasan yang bertepatan dengan pusat arahan. Sejak minggu lalu, E-Hang 216 melakukan dua ujian penerbangan, iaitu yang pertama pada 25 November yang dilangsungkan secara tertutup. Manakala ujian yang kedua pula diadakan pada 26 November serta dibuka kepada orang awam. Mereka yang terlibat adalah juruterbang dan juruterkanan yang berpengalaman dalam dunia penerbangan. Selain Bali, teksi terbang berkenaan juga akan terbang di langit Jakarta tidak lama lagi. Dengan adanya pengangkutan itu, dikatakan boleh menjadi pilihan untuk mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas, terutama bagi yang melakukan perjalanan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Ini pula perkembangan menyayat hati di Istanbul. Sekurang-kurangnya 4 orang terbunuh dan 38 cedera pada Selasa lalu apabila bandar metropolis Istanbul di Turki dilanda ribut dan angin kencang, kata pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan. Agensi Anadolu melaporkan setakat jam 8.30 malam waktu tempatan, Pusat Panggilan Kecemasan Istanbul telah menerima sebanyak 1,517 panggilan berkaitan bencana ribut berkenaan. Berikutan insiden ini, Pegawai Perkhidmatan Kecemasan Istanbul terpaksa bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada mangsa ribut yang terkesan. Bandar dengan lebih 15 juta penduduk itu mengalami angin kencang sejak pagi Isnin sehingga mengakibatkan pokok tumbang, bumbung rumah rosak dan sebuah menara jam runtuh. Pegawai cuaca negeri berkata angin bertiup sekencang 129 km sejam di daerah Beylikdüzü yang turut dilanda hujan lumpur semasa ribut tersebut melanda. Ribut berkenaan mengakibatkan beberapa bot yang berlabuh di Maltip dan Pendik mengalami kerosakan teruk serta menyebabkan sebuah kapal kargo berlanggar dengan jeti di pelabuhan Amberley. Sebagai langkah berjaga-jaga, pihak berkuasa membatalkan pengangkutan laut dan menutup Selat Bosphorus yang menghubungkan Marmara dan Laut Hitam kepada semua laluan kapal dari kedua-dua arah. Akibat keadaan angin berbahaya, syarikat penerbangan Turkish Airlines mengarahkan sekurang-kurangnya 6 pesawat tidak dapat mendarat di lapangan terbang itu untuk terbang keluar dari Istanbul. Seorang pegawai dalam satu kenyataan berkata sebahagian besar Turki akan terjejas oleh angin dan ribut kencang sehingga Selasa lalu dan menggesa orang ramai untuk mengambil langkah berwaspada bagi menghindari bahaya semasa cuaca buruk. Dari Turki kita terbang pula ke Amerika Syarikat. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi jaminan bahawa negara Lady Liberty berkenaan tidak akan melaksanakan semula perintah berkurung bagi mengekang penularan varian COVID-19 Omicron. Justru beliau menggesa rakyat Amerika Syarikat supaya tidak panik dengan penemuan varian coronavirus baru itu yang dikesan pertama kali di Afrika Selatan. Menurut Biden, Amerika Syarikat ketika ini sedang membangunkan pelan kontingensi dengan beberapa syarikat farmaseutical bagi menilai sekiranya vaksin baru perlu dihasilkan. Malah, beliau berkata pihaknya telah membentangkan strategi untuk membendung pandemik sepanjang musim sejuk sejak 25 November lalu.
Sehubungan itu, Biden menggesa orang ramai supaya terus mengambil suntikan vaksin COVID-19, dos penggalak dan memakai pelitup muka. Varian Omicron menyebabkan hampir sebahagian besar negara seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat melaksanakan sekatan perjalanan ke negara Afrika Selatan. Dalam pada itu, Biden mengakui negara ini tidak akan dapat mengelak daripada mengesan varian Omicron. Namun katanya beliau percaya vaksin sedia ada berupaya melindungi rakyatnya daripada terkena jangkitan yang teruk. Menurut Biden, beliau juga akan mengarahkan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan serta pusat kawalan dan pencegahan penyakit untuk menyediakan vaksin khusus melawan varian Omicron pada kadar segera. Di Israel pula, Tel Aviv dinamakan sebagai bandaraya paling mahal untuk didiami di dunia berikutan inflasi yang menonjak naik sekaligus meningkatkan kos sara hidup rakyat di ibu kota berkenaan. Bandaraya itu naik 5 anak tangga lantas menduduki kedudukan teratas buat pertama kalinya dalam ranking yang disusun oleh unit perisikan ekonomi. Indeks kos sara hidup seluruh dunia disusun dengan membandingkan harga dalam dolar Amerika Syarikat bagi barangan dan perkhidmatan di 173 bandaraya. Dalam ranking berkenaan, Paris dan Singapura berkongsi tempat kedua, diikuti Zurich dan Hong Kong, manakala New York berada di tempat ke-6 dan Geneva di tempat ke-7. Turut berada dalam senarai 10 bandaraya termahal di dunia adalah Copenhagen yang berada di kedudukan ke-8, diikuti Los Angeles pada tangga ke-9 dan Osaka pada kedudukan ke-10. Pada tahun lalu, menerusi tinjauan sama, Paris, Zurich dan Hong Kong berkongsi kedudukan yang sama di tempat pertama. Data bagi tahun ini dikumpul pada Ogos dan September lalu ketika harga barang dan komoditi meningkat dan menunjukkan secara purata harga meningkat sebanyak 3.5% dalam mata wang tempatan, iaitu kadar inflasi terpantas direkodkan dalam tempoh 5 tahun lalu. Ketua Sara Hidup Seluruh Dunia Afsana Dat berkata, sekatan sosial akibat pandemik COVID-19 telah mengganggu bekalan barangan dan membawa kepada kekurangan bekalan dan harga yang lebih tinggi. Sementara itu, ibu kota Syria, Damaskus diangkat sebagai bandar yang paling murah untuk didiami di seluruh dunia. Sekian sahaja paparan berita yang dapat saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Kita kembali bersama Diana dan Hasif. Terima kasih Haifa. Sedikit perkembangan mahkamah. Rosmah Mansor belum kembali dari Singapura terlepas tarikh yang ditetapkan di Mahkamah Rayuan pada 2 Disember untuk prosiding bagi melucutkan kelayakan Ketua Pendakwa Raya dalam perbicaraan rasuahnya yang sedang berjalan serta membatalkan perbicaraan. Bagaimanapun, beliau terlepas daripada dikenakan waran tangkap selepas peguamnya Jajit Singh memaklumkan mahkamah bahawa ia adalah kelalaian dan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas ketidakhadirannya. Ini pula berita baik buat pengusaha dan peminat batik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan tarikh 3 Disember setiap tahun sebagai Hari Batik Malaysia bermula tahun ini. Kerajaan berharap dengan pengisytiharan hari tersebut dapat menggalakkan seluruh rakyat termasuk pihak swasta dan semua masyarakat berbilang kaum untuk memakai pakaian batik Malaysia. Usaha berkenaan bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia di mana seluruh rakyat berbilang kaum bersatu hati dalam menggayakan keunikan dan keindahan batik tempatan. Pemilihan tarikh itu yang dipersetujui Jemaah Menteri pada 26 November lepas adalah sebagai tanda penghargaan atas sumbangan, sokongan dan minat dalam kraf batik ditonjolkan Allahyarhamah Tun Endon Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri Malaysia kelima Tun Abdullah Badawi. Tarikh sama pada tahun 2003, Allahyarhamah memulakan sebuah gerakan Malaysian Batik Crafted for the World untuk membawa batik tempatan ke persada antarabangsa. Kerajaan juga menetapkan setiap hari Khamis sebagai Hari Pemakaian Batik Malaysia untuk semua penjawat awam dan keluarga Malaysia termasuk di Parlimen. Kuala Lumpur City KL City FC menyempurnakan kisah dongeng mereka apabila mengejutkan juara bertahan Johor Darul Takzim dengan kemenangan 2-0 untuk merangkul Piala Malaysia ke-100 tahun pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kemenangan itu membolehkan skuad warga kota mengucapkan selamat tinggal
kepada penantian 32 tahun untuk memenangi Piala Keagungan itu, yang juga gelaran keempat mereka selepas kali terakhir memenanginya pada 1989. Lebih manis bukan setakat mengesahkan kejuaraan tanpa sebarang kekalahan dalam kempen tersebut, malah mereka juga meraih tiket ke Piala AFC pada musim hadapan. Ketangkasan Kevin Mendoza pada babak pertama pasti mengecewakan JDT selepas penjaga gol dari Filipina cemerlang menafikan beberapa percubaan berbahaya daripada JDT. Bersambung babak kedua, KL City tidak lagi membenarkan JDT menari-nari dengan bola apabila perlawanan kembali seimbang dan mereka berhasil merencana beberapa gerakan menerusi bahagian sayap. Ketabahan KL City yang lebih banyak menyerap asakan akhirnya terbalas apabila hantaran lintang J Parthiban disudahkan dengan penuh ketenangan oleh Zafri Yahya pada minit ke-65 untuk gol pembukaan buat KL City. Impian barisan pemain Haripau Selatan untuk kembali dari permainan run-up apabila Farizal Malia sekali lagi tertewas pada minit ke-74. Kali ini menerusi jaringan voli kapten KL City PC, Paulo Jose. Mendoza juga memastikan malam KL City terus bergaya apabila beraksi seperti superhero pada babak kedua untuk memastikan JDT pulang tanpa sebarang gol. Pada Jumaat, 3 Disember diisytiharkan sebagai cuti umum bagi wilayah persekutuan susulan kejayaan pasukan KL City FC merangkul kejuaraan Piala Malaysia. Sekian paparan kami minggu ini. Teruskan mengikuti perkembangan semasa di laman sosial dan YouTube Sumber Kini. Kepada yang pulang ke kampung halaman atau bercuti, walau di mana anda berada, jangan lupa SOP dan pesanan-pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan suka diingatkan wabak COVID-19 masih lagi ada dan terbaru penularan varian baharu COVID-19 iaitu Omicron yang kini merebak di serata dunia. Justru kita perlu sentiasa berhati-hati pada setiap masa. Sebelum mengakhiri semua seminggu, kami tinggalkan anda dengan paparan viral. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang telah membuat video memaklumkan akan berbobel menuju ke Johor andai KL City mampu kalau KL boleh kalahkan Johor malam ni, KL daripada KL sampai Johor pun. Jadi cakapnya dengan seimbangnya. Tak pernah dalam sejarah KL boleh kalahkan Johor. Hidup JDT. Aku dari KL sampai Johor. Tahu? This year kita menang anything, if this year kita tak menang anything, so what? And at the end of the day, I will always stay dengan JDT dan untuk memperbaiki dengan JDT. No doubt, no doubt. Kepada penyokong JDT, good night, selamat malam, I love you. Farizal Malias, I'm with you. Semua penyokong dan pemain JDT, I love you. Good night. Lagi satu. Mental jangan cepat sangat koyak. Baru kena ejek sikit mental dah koyak. Ini kena ejek berapa tahun? Tak load. Tak ada load punya. So, sentiasa stand with your team. Good night.